Assalamualaikum warahmatullahi. Pada sesi perkongsian kali ini, kita nak bincang bagaimana sains disalahguna atau ditunggang oleh beberapa kerat individu bagi menjayakan agenda dan muslihat mereka. Apa kemuncak agenda mereka? Ada disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yang maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Kita yakin amaran Allah Subhanahu Wa Taala ini kekal valid sampai hari kiamat. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasul sentiasa berusaha menerusi pelbagai cara, antaranya menerusi wabak ini untuk kuasai fikiran kita. Katanya ada hujah sains, jadi betullah tindakan mereka dan kita kena ikut. Dan seterusnya, mudahlah mereka memesongkan umat Islam. Jom kita lihat skrip drama mereka tahun lepas, iaitu tahun 2021. Sila ke link ini yang diberikan di bawah untuk dengar dari mulut mereka sendiri bahawa suntikan-suntikan yang diberikan boleh halang jangkitan dakwah mereka tahun lepas. Ini sedikit sedutannya. When people are vaccinated, they can feel safe that they are not going to get infected. Selepas tahun, apa berlaku pada si Fauci? Nampaknya suntikan-suntikan dan pelitup muka 2-3 lapis pun tak selamat. Berita CNN pada 15 Jun 2022 siarkan tajuk Dr. Fauci mendapat ujian positif bagi wabak. CNN turut menyebut beliau telah lengkap suntikan serta telah terima 2 dos penggalak dan beliau mendapat gejala ringan. Apa dah jadi dengan klaim dalam klip video sebentar tadi dan oleh berita ini pada Ogos 2020 oleh Reuters? Suntikan-suntikan melindungi daripada jangkitan virus. Kononnya tak berlaku jangkitan kerana mendapat perlindungan. Hari ini semuanya telah jelas. Ini hanyalah iklan nak promosi produk-produk mereka. Hakikatnya, kebanyakan iklan-iklan strateginya adalah sama, iaitu untuk tidak beri maklumat penuh kepada pengguna kerana mereka nak untung. Jika mereka cerita kedua-duanya, iaitu kebaikan dan juga keburukan, pengguna akan berasa was-was. Maka mereka hanya cerita tentang kebaikan-kebaikan. Dalam hal wabak, kebaikan-kebaikan suntikan dibesar-besarkan tanpa dedahkan keburukan. Ini berita oleh Fox News yang menemu ramah Nigel Farage. Beliau adalah seorang yang terlibat dalam penyiaran berita di United Kingdom dan seorang bekas ahli politik yang pernah menjawat sebagai ahli parlimen di Eropah. Cuba kita lihat 2 senario yang disiarkan oleh berita ini. Kita lihat kepada senario yang pertama. Djokovic being banned from the US Open over his opposition. Saya hentikan di situ. Penentangan terhadap apa? Ya, Djokovic tolak suntikan-suntikan wabak. Dia tak mahu ambil. Sebelum ini, dia dah jelaskan bahawa dia telah dijangkiti wabak. Jadi, tak perlu ambil suntikan lagi. Dah ada imuniti semula jadi. Kita dengar senario yang kedua ini pula. But the U.S. Tennis Association says it will allow Russian players to compete in the tournament despite the war in Ukraine. Pelbagai sekatan Amerika buat terhadap Rusia kerana perang Ukraine. Tetapi tiba-tiba pula mereka benarkan pemain-pemain tenis Rusia bertanding di terbuka Amerika. Ini komen Nigel Farage apabila ditanya tentang layanan berbeza ini antara senario yang pertama dengan senario yang kedua. The whole world of tennis is in a complete mess. Seluruh dunia tenis berada di dalam kucar-kacir, kata Nigel. Beliau menambah lagi. There is no medical reason for this whatsoever. Kenyataan ini beliau buat sebagai menepis dakwaan bahawa tindakan yang diambil oleh kerajaan Amerika adalah selari dengan panduan oleh agensi CDC yang sebut bahawa mereka yang hendak memasuki Amerika perlu lengkap suntikan. Seterusnya, Nigel tegaskan, This is no longer about health, it's about control. It's about government deciding, how you should live your life, what you should and should not do. Beliau, Nigel, dan ramai lagi termasuk kita di Malaysia adalah antara jutaan manusia, mungkin ratusan juta yang berpandangan demikian tentang wabak dan ini amat tidak digemari oleh golongan elit global yang bersidang di Switzerland Mei lepas melebarkan lagi rancangan mereka. Mereka guna badan dunia seperti WHO menerusi panduan-panduan yang dikeluarkan
kena buat contact tracing dan sebagainya. Dan kerajaan kita ikut tanpa soal. Sains katanya, guna MySejahtera, pantau pergerakan rakyat. Tak macam Presiden Brazil yang berani bersuara menentang. Kemana jatuhnya data-data MySejahtera kita pun kita tak tahu. Kerajaan sendiri pun tak pasti. Akhir sekali kita dengar hadis riwayat Muslim ini. Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, sahabat-sahabat Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Pada itu perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi